Dia kata contohnya kesakitan tu kalau terpotong jari, kesakitan terpotong jari, kita tak boleh nak cerita kalau orang sakit, dan orang tak boleh rasa sakit kita. Contoh saya kita baca sakit tak ke mana? Tak ke mana sakit ni? Saya tak bayang kan? Melainkan orang tu sendiri yang rasa sakit tu macam mana. Jadi itulah gambarannya masa kita sirah Rasulullah kan, masa dah berapa kan, sakit dia tu dalam musik hadis dia kata kesakitan Rasulullah tu masa meninggal dia letak tangan dalam bekas tu sampai berpeluh dia gelap air kan, muka semua tu. Gelap di situ tu sabun gelap kan, bawa sabun dan ini lap gosok dan tergosok sekali lagi dekat tubuh tu dengan sabun. Sabun kat belakang kain ni gosok. Bersihkan, kita bersihkan. Okey. Dah sampai ujung kaki semua sekali dah clear. Dah sepakat semua satu lagi kena latih seorang ketua. Dalam urusan ni kena latih seorang ketua. Sebagai nak akan mengepalai yang akan bertanggungjawab atas jenazah ni. Latih seorang. Mana ketua dah kata dah sepakat semua. Okey, dah rata semua, baru siram air. Ambil air tak siram. Siramlah, dengan air tu siram. Bersihkan sabun yang ada dalam di badan. Kemudian dah siap bahagian atas, iring di bahagian belakang. Kalau kita sepakatlah ambil yang sunat belah kanan dulu. Okey, kita iring yang belah kanan. Okey, yang sebelah kiri, orang yang sebelah kiri tengok pada jenazah. Kalau 2 orang ke 3 orang nak duduk, mampu nak iring jenazah Orang belah kiri, orang belah kanan dia akan gosok. Kalau orang belah kiri nak tarik, jangan tarik dulu. Iring kan, dia angkat belakang macam ni. Nanti kalau tempat mandi tu tak ada tebing, jatuh jenazah. Buat benda ni, sampai ke tepi dah. Tempat berhenti. Kalau tidak, dah jatuh jenazah. Jadi caranya, tangan ni tahan di bawah. Satu tangan kiri tahan di bawah, tangan kanan tarik sini. Seorang tarik di bahu, seorang tarik di badan punggung. Kalau bangku 2 orang lah, bangku 2, 3. Tapi tangan kena tahan satu di bawah. Kena tarik. Iring. Okey, iring macam tu. Takat tu. Kemudian orang yang belah kanan dia akan gosokkan. Ambil kain, sabunkan di bahagian kepala sampailah ke kaki. Sabunkan, latakan. Sekiranya jenazah yang meninggal kat hospital kena hati-hati tengok. Kadang-kadang kita tengok juga kat bawah tu takut ada plaster terbakar. Kadang-kadang ahli waris tak tahu. Kalau saya pun pernah dah siap nak saya tak isi. Aku akan saya tengok ada semua plaster kat bawah motor dia ni. Kalau kita nak tengok awal tak ada yang tengok kan. Buat aurat tu. Tapi kita nak tengok. Sebab saya jangan orang tengok, orang yang tengok. Ada sungguh. Sungguh apa dia? Bersihkan. Kita bersihkan sampai ke kaki, siram air. Okey. Dan belah kiri pula. Wajah sama juga Iring, bersihkan. Dan kalau boleh, cuba juga kita gosokkan di tubuh dia. Kadang-kadang ada juga apabila kita iringkan dia keluar najis. Dalam keadaan katalah dah mandi, kita dah nak bawa kapal kan. Tapi bila kita tengok nak kapal masa tu baru nampak plaster. Kita kena mandikan sekali semua sekali. Tak, bahagian tu aja lah. Masuk situ kita niat masa mandi lagi, kita ratakan air tadi. So kalau tempat di kapal tu kalau kita gunakan peralatan yang cukup, boleh situ aja kita buat. Boleh lah, ratakan. Tak payah bawa balik ke tempat mandi lah. Macam juga keluar najis. Kalau kita angkat tiba-tiba sampai ke kapal keluar najis, maka tak perlu kita nak mandikan balik. Hanya kita bersihkan tempat najis tu. Dan itu kena najis. Kata tu lah, najis tu dah boleh dia kata basuh situ. Tak perlu kita nak mulakan daripada awal nak mandikan semua sekali. Maksud lain dah rata lah semua situ. Okey. Ada wuduk seperti ambil balik. Tak payah. Sekali je. Dia tak batal dalam wuduk dia, sekali ambil. Wuduk dia sekali je, tak batal. Kalau lepas kita angkat, kita nampak. Ya. Tak perlu wuduk lah. Tak perlu sekali. Sebab tu dia katakan bagi jenazah, sama ada wuduk di awal ataupun di akhir, tak ada masalah. Kalau kita wuduk di awal tadi kan,
Lepas tu baru kita istinjak dia, keluar najis apa semua kan. Tak boleh nak buka. Apa ni, kalau kita buat peluang, saya kalau kita buat peluang las. Las lah, okey. Las ada juga, ada yang buat las tak, okey? Buat kita nak pastikan las dan menyampaikan air. Ya, betul boleh. Kalau bersih itu kira air sampai. Tapi kalau macam kita buat tu, first tadi, dia belum kita belum mandikan dia, belum buat peluang. Anda nak menyampaikan air itu sampai mandi. Cik cakap kan? Pasal kita peluang tu adalah kita sudah menyampaikan air. Sudah. Kalau di sebelah kita sambil mutadin yang saya rujuk, sebelum mutadin itu dah ada meja tu dengan apa ni dalam mustika hadis ke dalam matlab kering ke, dia kata pertama kita keluarkan najis. Keluarkan najis, baru kita mandikan. Masa kita mandikan, kita mengatakan air saja. Kalau kita mandi, kita mengatakan air. Kemudian katalah najis keluar balik selepas tu, kita bersihkanlah najis. Yang wudhu dia tak batal lah, tak masalah. Dia nak wudhu dari akhir ke, di awal tak masalah. Dia tak batal wudhu dia. Wallahualam lah. Setakat yang merujukan saya, dan saya berkongsi dengan orang lama-lama yang saya bertanya, itulah. Kalau apa ni, kes plaster kita peluang di akhirnya tu kita nak gerakkan angkat ada lagi. Ya, kadang-kadang lah. Las. Ada juga yang buat tu. Boleh juga, tak ada masalah. Boleh. Banyak bergerakkan. Betul kata saya kata tadi, kaedah ni boleh beza-beza. Berbeza-beza. Maka lamanya mengatakan air. Jadi setakat ini memang ada yang tu, kalau saya pun seorang tu dia baru cuma setahun dah ke masjid. Dia mau buat macam mana. Saya suruh dia buat. Dia buat macam tu lah. Mandikan dulu, akhir tu baru. Saya tanya orang tu, dia tak usah. Saya belajar dulu pun, kita buang dulu. Buang dulu, kemudian di akhir tu tengok sekali lagi. Sebab kita takut pasal tadi kan. Kalau kita keluar-keluar, kita keluar lagi. Boleh keluar. Kampung ni pun buat. Kampung ni gerak. Untuk orang-orang dulu. Itulah, ada kena tu. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh lah. yang plaster ni kan dalam plaster. Tapi bila kita buka plaster tu masih ada padanan hospital. Punya tube apa yang masih sambung ke ni sakit dan nesis kemudian itu. Kan asal kita nak tinggal ataupun kita nak panggil orang yang dia ada bukan kita boleh. Ini baru 2 minggu lepas. Boleh buat. Saya pun pernah buat. Kalau boleh buat, kita buat. Kalau ada hospital, kecuali ada hospital yang kata yang tak boleh buat. Jangan buat lah. Tapi setakat ni yang kali yang ada khusus, yang kan dia masuk queue kan, khusus tu saya cabut, tak ada masalah sama. Alhamdulillah lah. Kemudian ada yang tak buku kan, ada queue pun cabut pun tak ada masalah. Boleh cabut. Selagi kita cabut benda tu tidak menyakiti dia, kata keperluan kita cabut. Kalau kata menyakiti tapi keperluan kita cabut dia. Sebab tu bukan asalnya. Macam queue kan, kita cabut. Kalau boleh cabut, sekadar yang boleh cabut. Kalau kata dah melekat tu sampai sangat, macam kawasan tu dia potong. Sebab dia kata ada satu queue, lepas tu kita muncul kemaluan kita. Sedangkan kita masuk ke dalam tu, ke lubang tu, dia tarik pun tak keluar. Dia tarik tak keluar, dia macam getah dia. Tarik dia panjang, rupanya lepas dia masuk balik. Tarik keluar masuk balik. Dia cuma dia potong. Tapi cakap yang luar tu dah tak ada. Tapi yang dekat tengkuk dengan ni, itu yang usus tu dia sumbat kain kan. Dia sumbatkan kain dekat usus tu. Kita keluarkan, keluar. Tapi kalau kita nak keluarkan, dia keluar menyebabkan ada mudarat, jangan keluar. Kalau ada mudarat lah, itu dia keluar tu usus keluar ke kuku tu keluar. Keluar kuku tu keluar kan, ada kena kapal balik lah. Itu bagi. Jadi kalau keperluan macam tu, kita buat las kan. Macam saya buat pengalaman saya buat yang usus tu, yang 3 bulan, saya cuba buka mula-mula tu, dia tak keluar. Jadi dia bagi betul dah plaster tu sampai dah melekat tu sampai setengah jam tu pun dah minyak tu. Kita tak boleh buat macam biasa sebab dia akan sakit. Dan tak pun paling kulit sekali kan. Jadi yang minyak
sapu titik minyak ke atas tu, bagi dia tumbangkan minyak, baru kita buat tatahan dengan kain. Lama-lama dia akan keluar dengan kesan-kesan kita hilangkan. Ya? Okey. Dah habis lagi kan? Okey, dah habis. Tadi kita dah sabun dah lepas. Sabun dah lepas, maka bersih lah. Dah yakin dah bersih. Soalnya sikit kotoran dah bersih kan? Kemudian baru kita mula nak mandi. Di sini sebagian kita kata bermula mandi di sini. Bermulanya mandi di sini. Selepas kita bersih tadi kita bersih, baru nak bermula mandi. Maka sinilah kita niat mandi. Atau kalau di sinilah kalau kita nak yang itu pun di sini. Kalau nak yang itu di akhir pun di akhir. Tak masalah. Ini saya tu belajar dulu 3 orang dulu. Kebanyakannya bila bersih tadi baru yang wudukan. Maka kita wudukan dulu. Lepas wudu baru kita mandikan. Ya, selepas kita wudu kita mandikan dengan air biasa. Ataupun kalau kita di kampung tengok yang arwah pasal dulu Pak Imam tu dia air daun bidara. Air daun bidara. Masa tu baru isi yang air bidara. Lepas dia wudu, ambil air daun bidara tu siram. Siram air daun bidara ke seluruh tubuh. Kemudian diiringkan. Kemudian air daun bidara tu mesti dia macam sabun dah. Dia bau sikit bersih, dia busuk dia kena bau sikit. Lepas tu dibilas dengan air mutlak. Masa air mutlak ni lah kita nak iringkan. Masa kita siram air mutlak, kita siram kanan dengan ini ataupun satu-satu. Kemudian kita dapat terus 3-3 pun boleh. Atau buat satu-satu boleh. Satu kiri, satu kiri. Ada satu awak kiri dah. Satu kanan, satu kiri, satu tengah. Kemudian bagi. Dan lagi tengah 3 kali ulang. Dan iring ke belakang. Jadi iring ke belah kanan, siramkan 3 kali. Belah kanan 3 kali, lagi 3 kali. Masa kita iring kan, jangan jaga kain, jangan buka orangnya. Dan dah siap air ulang kiri kanan tadi, maka kita siram dengan air cendana dengan kawarus. Waktu ni disunatkan kita tutup muka dia. Masa kita nak siram air kawarus. Sebab air kawarus dengan cendana ni air cendana dia selumuk. Air kawarus dia tajam. Air kawarus ni dikatakan takut masuk dalam mata. Walaupun kita rasa pedih, jenazah rasa pedih. Air masuk mata tu. Kalau sibuk dia tu. Sibuk dia. Jadi kita pusing kain. Pusing kain tanpa terbuka auratnya. Tutup ni. Kalau kita siram atas sahaja dah memadai. Siram di bahagian atas tanpa mengiring pun dah memadai. Kalau kita iring lagi baiklah. Kalau kita iringkan kanan kiri untuk siram air kapalu dan sedara itu lagi baik. Kemudian Rasulullah kata diakhirilah dengan mandi jelalah itu dengan air kapalu. Mandi kapalu di sebagai akhir sekali. Kalau cendana dulu. Kalau campur sekali di atas. Setelah kita siram ni, kemudian kalau kita ambil air tuan lelap. Lelap ada. Maka selesailah untuk mandi jenazah. Kita nak kapan? Ada ni, ada ni. Kalau ada penambahan dia, mungkin dulu Dah mandi kan, kalau duduk apa boleh tak? boleh. Kalau nak uduk balik, tak ada. Kalau nak uduk sunat. Uduk naikkanlah kena niat buat uduk kan. Yang kata mandi jenazah tu yang 3 kali tu. Ya tadi. Lakukan Kita siram dia. Yang main untuk tadi. Yang untuk tadi kan. Masa kita nak bagi tadi, kita niat dia. Kalau kita niat kan, tak payah lakukan. Kita kita siram, kita bagi kata. Lepas tu masa kita siram air, kita iringkan. Bagilah tu. Bagi kata air. Kita pastikan. Kalau dia rambut tu ada warna yang tak boleh kena air. Okey. Katalah warna yang tak boleh kena air. Ataupun sesuatu lah di badan dia tak boleh kena air. Sama
Sama ada tak boleh kena air itu disebabkan mudarat. Mungkin sebab penyakit dia, kalau kena air dia akan jadi efek lagi kan. Ataupun tak boleh kena air sebab cat ke warna tadi. Warna tak buat. Warna lepas tu kena tayamumkan. Tayamumkan. Tak ada tak perlu fikir segala yang terkait kita. Apa warna yang tak boleh hilang. Okey. Kikis, ada sebahagian kita kata kita kikis. Tetapi kalau kita kikis itu menyebabkan dia sakit, maka haram hukumnya. Jadi itu. Tapi lakah, kita ambil lakah. Dia bagi satu dulu. Sebaiknya kita kikis, cuba benda ni dengan apa-apa yang boleh menghilangkan secara tidak kikis atau menyakiti dia, kemudian saya buka. Ya? Tayamum, syarat tayamum untuk tayamum. Itu ya. Tayamum itulah. Macam ni. Walaupun dia buat tattoo dekat sini, rambut dia berwarna kat sini, kepala, kuku dia kan. Tapi dikatakan syarat tayamum, tempat tayamum je lah. Sebab sini tak pakai tayamum. Di tempat lain tak pakai tayamum. Walaupun di tubuh dia yang tak boleh kena air, ataupun di mana-mana badan tak boleh kena air, tayamum tetap di dua tempat lain, muka dan tangan. Okey. Contoh yang kita tak hari kan? Okey, last ni. Jadi kita siapkan dulu. Siapkan ni. Cubisan-cubisan rambut, kuku, kapula yang cubisan tadi, jadi kita letak dalam air ni, kita masuk lagi. Jadilah tu. Contohnya kita macam yang saya kata dulu, yang daging yang bumbu kan, masukkan dalam air ni, kita siram air. Siram air bersih kan. Ataupun kita letak dalam kapis terus. Dan kain lah, kalau kapis tu kadang-kadang dia keluar kan. Tulisan, kalau kain ni insyaAllah tak keluar. Daging-daging yang cukup kan. Lalu kita siram. Kita boleh sikit. Itu bersih. Lepas kapan kita letak dalam kapan. Masukkan bersama-sama dalam kapan. Tanam? Sekali? Masuk sekali lah. Masih kita dah siap tadi. So tadi kita letak dalam kapan. Sebelum kapan kita ambil yang ini masukkan. Sekali kita pakai kapan. Nak balu pun boleh, tak balu pun tak boleh. Jadi kita masukkan sekali dengan badan tu. Ataupun anggota dia terpotong, contohnya aksiden, tangan dia hilang ber-3 hari, dia dah bumi lah. Baru jumpa tangan. Tangan tu kita kena basuh. Mandi kita dah mandi tak? Tengok lah. Tengok pula. Yang tu tak perlu kita nak buat macam mayat. Mandi mayat balik. Mayat kita dah mandi lah. Itu kita bersih-bersih buku tanam. Tak sebenarnya ditanam dengan kubur yang sama. Kita dah korek balik kubur dia tu sambung balik. Tak perlu. Tanam dari sana. Kita boleh. Ya? Lain kes dengan anggota yang dipotong masa tuan hidup. Bodi masih hidup kan, contohnya orang kecil malik ke apa kan. Contohnya apa dia aksiden, tangan dia tak boleh nak sambung lah, putus. Macam adik saya, potong jari dia. Jari itu dah keluar. Esok pun itu punya hospital kata tak boleh sambung. Jari itu dah mati, adik saya. Jadi pasal dia tanam lah jari dia. Jadi yang tu tak perlu kita nak urus macam mayat. Sebab body masih dia body yang ketiga. Bukan mana basuh-basuh, bungkus, tanam dari mana-mana. Tak. Tanam biasa. Kecuali dia meninggal contohnya masuk hutan. Masuk hutan dia bahan harimau apa kan. Yang lain habis kena makan harimau. Ataupun di macam Sarawak tu kena di buaya kan. Jumpa tangan. Yang lain habis dalam buaya dah makan. Jumpa tangan. Tangan wajib mandi kapan dan sembahyang.
wajib dia mandi, dia niat mandi, bukan niat mandi di mandi, niat tu sunat kan, dia mandi, kafan, sembahyang dan tanam. Tanam tu kalau kita jumpa tangan, apa ya? Kita body dia, body macam ni, untuk kaki kita boleh letak tulisan. Dan tangan namanya, tak payah tu. Kaki pun sama. Kaki tak kaki tak kena. Tapi kalau yang anggota yang ambil foto masa rumah hidup, betul accident tadi kan, 2 minggu lagi ke hospital. Tangan tu kita lagi bumi dah, mandi semayang. Saya semayang dengan saya semayang. Tu dia masih hidup lagi. Mana tanam saja. Boleh. Mandi lah. Contoh di tangan jadi kita masa tu body tak jumpa kan. Dia ingatkan body tu dah habis dah. Di bawah harimau ke, buaya ke kan. Esok-esok tu jumpa body semua sekali kan. Maka yang ni boleh dibuat sekali lagi. Itu jasad dia. Yang tadi yang betul. Tapi itu sirkanya tak ada dalam body dia. Itu dikatakan. Maka dalam bab usaha jenazah wajib dilaksanakan walaupun jumpa secebis, jumpa jari dia. Cerita zaman Rasulullah kan, dan sahabat dia berperang meninggal. Dan body dia kalau ada bunga bawa balik jari. Bunga bawa balik, bunga tu balik kepada sahabat jari. Dan sahabat kenal ini jari sahabatnya yang meninggal kena perang. Tapi tak tahu di mana. Ya? Dan berdasarkan dia tengok cincin. Dia tengok cincin ni, ini sahabat ni. Saya lupa nama sahabat tu apa. Jadi, dia uruskan lah. Dimandikan, dikapankan, semuanya. Dan